Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita pada pagi ini dalam slot motivasi bersama Bonda Nini. Okey, pada pagi ini Bonda nak kongsikan kepada anak-anak tentang adab menuntut ilmu. Ya anak-anak, sebagaimana kita sedia maklum bahawa ilmu ini sangat penting kepada diri kita dan kita wajib menuntut ilmu walau di mana saja kita berada dan tidak kira usia kita sama ada muda ataupun tua, ilmu menjadi kewajipan untuk kita pelajari. Okey, baiklah, dalam menuntut ilmu ni pun ada adab-adabnya ya, supaya kita dapat ilmu yang berkat yang boleh memberi manfaat kepada kita. Baik, anak-anak, kita tengok ya apa antara adab-adab ketika kita menuntut ilmu. Okay, yang pertama ya anak-anak, kita perlu mempunyai niat yang ikhlas. Tujuan apa kita menuntut ilmu? Niat yang ikhlas menuntut ilmu kerana Allah dan untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, yang kedua, kita perlu memulakan setiap pembelajaran itu dengan doa. Kita minta doa daripada Allah supaya Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk memahami apa yang kita pelajari. Kemudian yang ketiga, kita perlu belajar bersungguh-sungguh. Setiap kali kita belajar ataupun menuntut ilmu, kita kena bersungguh-sungguh, ya, supaya ilmu yang kita pelajari itu kita dapat faham dan kita perlu tekun dan tawakal, ya. Anak-anak, bila sekali kita gagal, kita tak boleh putus asa, kita kena cuba lagi, ya, sehingga kita berjaya. Itulah kita katakan tawakal, ya, berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang keempat, kita perlu menjaga diri kita. Menjaga diri kita, jauhkan diri daripada dosa dan maksiat. Kerana dengan membuat dosa ni membuat diri kita kotor, hitam, hati kita jadi hitam, dan di situ menyebabkan kita sukar untuk mendapatkan ilmu yang berkat. Ya, anak-anak, ingat tu ya, kita perlu jauhkan diri kita daripada melakukan dosa-dosa ataupun maksiat. Kemudian kita tidak boleh sombong dan malu. Untuk semasa menuntut ilmu ni, kita tidak boleh sombong. Kalau kita ada ilmu yang banyak, kita tidak boleh sombong kepada rakan-rakan kita yang lain. Kalau kita lebih bijak daripada mereka, kita patut tolong mereka, ya, supaya mereka lebih faham. Dan kita juga tidak boleh sombong dengan guru-guru kita. Kita rasa kita banyak ilmu, guru kita dah tak pandai dah. Tak boleh ya anak-anak. Walaupun awak dah ke Menara Gading, awak tak boleh lupa kepada guru-guru di sekolah rendah ataupun di sekolah menengah ataupun guru-guru semasa mengajar di tadika ataupun mengajar qiraati Iqra masa kita kecil-kecil dulu. Kita perlu ingat jasa mereka dan kita tidak boleh sombong. Begitu juga kita tidak boleh malu semasa menuntut ilmu. Kerana malu bertanya sesat jalan. Kita kena tanyalah cikgu-cikgu kalau kita tak faham. Terus bertanya supaya apa yang kita pelajari itu kita faham. Kemudian semasa guru mengajar, kita perlu mendengar dengan baik-baik. Mendengar baik-baik. Maknanya kita perlu fokus memberi tumpuan sepenuhnya semasa guru mengajar. Seterusnya, kita lebih kurang tadi mendengar baik-baik dan kita kena diam, ya, tidak boleh bising ketika pelajaran disampaikan. Jika bising, kita akan mengganggu rakan-rakan kita. Bukan saja pelajaran kita tak dapat, kita tidak dapat ilmu yang guru ajar, kita turut mengganggu kawan-kawan kita yang khusyuk belajar. Itu salah. Kita tak boleh buat macam tu. Maknanya kalau kita buat macam tu, kita tak ada adab lah. Seterusnya,
kita perlu berusaha untuk memahami ilmu. Selagi kita tidak faham, selagi itu kita belajar, selagi itu kita perlu bertanya cikgu ataupun rakan-rakan yang lebih faham. Okey, last kali ni, yang terakhir, kita perlu beramal dengan segala ilmu yang diperolehi. Okey anak-anak, dengan ilmu yang kita pelajari itu kita perlu amalkan. Jika kita tinggalkan ilmu yang kita pelajari itu, maka ia akan hilang. Okey, Bonda rasa itu sajalah adab-adab yang Bonda kongsikan. Dan Bonda ada beberapa nasihat ya. Ada 3 nasihat di sini. Yang pertama, keindahan Islam itu lebih menyerlah dengan adab. Dengan menjaga adab, akhlak yang mulia dapat dibina dan dalam diri setiap individu Muslim. Dalam proses menuntut ilmu, adab dengan guru perkara paling penting yang perlu diberi perhatian. Kehilangan adab akan menyebabkan hilangnya keberkatan ilmu yang dituntut. Oleh itu, sejak dari awal, adab perlu diterapkan dalam jiwa anak-anak agar anda tidak kehilangannya pada kemudian hari. Okey, faham di situ ya? Dan yang terakhir nasihat Bonda, seorang penuntut ilmu perlu berakhlak dengan akhlak yang mulia, seperti yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dengan menerapkan adab ini akan mengukuhkan dan memantapkan diri seseorang pelajar atau murid. Sekian sahaja daripada Bonda. Semoga anak-anak dapat mengamalkan adab-adab yang dikongsikan pada pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.